puasa ke tak? Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengurusi acara. Ini kasih yang berbahagia Datin Haslinda binti Muhammad Ali, pengurusi bakat pemerintahan, latihan dan doktrin tentera darat. Berbahagia Datin Fazlina binti Muhammad Daud, timbalan pengurusi bakat pemerintahan, latihan dan doktrin tentera darat. Bahagia Datin Rafidah binti Mokhtar, naib pengurusi bakat pemerintahan, latihan dan doktrin tentera darat. Bahagia Major Dr. Siti Syahrul Natrah binti Muhammad Misan, pegawai pemerintah 808 Rumah Sakit Angkatan Tentera. Yang dihormati pengurusi bakat, puan-puan pegawai, ahli-ahli bakat, anggota-anggota wanita dan puan-puan staf awan pemerintahan, latihan dan doktrin tentera darat, khususnya tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian. Tuan dia seorang dua kot, yang lain semua puan belaka. Inilah krisis nasional kan. Lelaki memang dah tak ramai. Dah lah lelaki tak ramai, yang tak ramai tu pula sibuk nak jadi perempuan. Alhamdulillah, hari ni tajuknya lain macam. Tajuknya lain macam. Tajuk bersempena Ihya Ramadan, tapi tajuknya wanita bahagia. Jadi bak kata orang kan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi kalau tengok pada bulan Ramadan kan, memang orang perempuan lah kan, orang perempuan lah yang paling bahagia sekali kan. Dan bergantung kepada keadaan selepas Ramadan itu persediaannya, iaitu Syawal. Jadi kalau Syawal itu okey, maka Ramadan ni pun sangat bermakna lah pada kebanyakan perempuan di luar sana, bukan di sini ya. Di sini memang fokusnya pada ibadah. Kalau tengok maksud bahagia, maksud definisi bahagia itu sendiri adalah merupakan suasana senang dan aman damai serta gembira, yang berasa beruntung dan sebagainya. Dan kalau kita tengok dari segi aspek, kita tengok mengapa orang perempuan ini dikatakan lebih rajin beribadah. Kalau bulan Ramadan, orang perempuan yang macam lebih rajin beribadah. Ada kajian yang dibuat. Ada kajian yang dibuat. Dalam satu kajian yang saya dapat ni, dia kata antara lain kan, berbanding lelaki, orang perempuan, kaum wanita lebih rajin berdoa berbanding lelaki. Saya tak tahulah masa bila dia masuk dalam rumah orang tu tengok orang tu doa ke tidak kan. Tapi macam tu lah yang dia dapat ni, saya baca ni betul tak tidak, dia bohong-bohong lah ni kan. Menurut kajian yang dibuat, satu kepercayaan orang perempuan ni mempunyai hubungan dengan satu kepercayaan sebesar 86%, manakala lelaki pula sebanyak 79%. Mana kalau dia percaya tu, orang perempuan ni kepercayaan itu 86%. Itu sebab orang perempuan dia senang rasa dikhianati bila ditipu. Macam itulah keadaannya kan. Dan kemudian sebanyak 77% wanita juga memiliki satu kepercayaan penuh tersendiri dengan adanya Tuhan ataupun malaikat, sedangkan pada lelaki hanya 65% sahaja. Dan dalam bab praktikal, dalam praktikalitinya, orang perempuan sebanyak 66% melakukan ibadah harian dengan rajin, tetapi pada golongan lelaki hanya 49% sahaja. Ini berdasarkan kajian dibuat kepada 3,500 responden. Dan daripada 3,500 responden yang buat kajian ni, dia memberitahu kerana alasan demikian, kenapa orang perempuan ni dia lebih tinggi daripada orang lelaki. Kerana pertama, jumlahnya pun memang lebih ramai kan, tetapi persen dia tu, dia tengok persen itu, kerana orang perempuan ni kebanyakannya dah terikat dengan menjadi seorang ibu, mengasuh anak,
dan menyebabkan mereka ini dalam tugasan-tugasan itu mereka kurang nak mengambil risiko, termasuklah risiko berbuat dosa dan masuk neraka. Manakala pada orang lelaki, dia macam tak kisah, neraka lah dia kata, orang lelaki pula. Macam itulah. Jadi berdasarkan kajian, maka itu kita katakan sekarang ni bila sebut Ramadan, kenapa wanita berbahagia? Kan? Banyak sebab kerana mungkin orang perempuan ini, kalau kita tengoklah kelas-kelas ya, kalau tengok di masjid-masjid di surau-surau, di masjid-masjid di surau-surau, kita tengok grup wanita yang paling rajin sekali berjemaah buat solat sunat tasbih pada bulan Ramadan. Ya, solat sunat tasbih, buat solat sunat duha, grup ni. Sebab orang lelaki dia memang rajin buat sendiri. Jadi ramai terkejut lah, dia pun tanya, suami aku buat ke? Macam tu kan. Jadi itulah keadaan dia. Orang perempuan kalau grup tadarus sampaikan 10-15 grup, kadang-kadang dia boleh khatam sampai 2-3 kali sebulan. Orang lelaki grup-grup yang memang grup beliau ni lah kan, bukan beliau. Jadi yang mengaji dekat masjid, orang-orang yang muka memang dah tua betul lah, mata pun dah tak berapa nampak kan, baris atas bawah pun dah ke laut, itulah. Jadi ada tapi tak ramai. Orang lelaki sebabkan kesibukan dan sebagainya. Jadi orang perempuan walaupun di statistik ni terganggu disebabkan oleh wanita bekerjaya sangat ramai pada hari ini, tapi mereka masih lagi berpegang pada norma yang dilakukan oleh ibu-ibu mereka yang terdahulu. Maknanya mak dia walaupun macam keadaan sekalipun, hal ehwal rumah tangga tetap orang perempuan buat. Begitu juga urusan menjaga anak, mendidik anak, rapat dengan anak, lebih kepada wanita. Jadi itu sebabnya dia pegangan daripada agama tu lebih kuat berbanding lelaki. Ini menurut kajian. Ada yang mendengar secara live, nak marah lah. Ini saya baca saja. Jadi tanyalah tepuk dada, tanyalah diri sendiri, tanya iman kita, rasa-rasa tahap tu ke tidak kan? Jadi kalau kita tengok hari ini dan keadaan Ramadan yang tiba, kita boleh tengok Ramadan ni adalah merupakan satu bulan yang sangat istimewa, yang mana kita berdoa semenjak masuk aja bulan Rejab tu dah imam berdoa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Minta sangat-sangat kan. Lepas tu masuk bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ini khusus pada mereka yang selama ni mengaminkan dan tak faham. Tu sebab aku bagi makna ni. Ada yang tu maksud dia rupanya kan. Dah pun bertahun-tahun nak kau mengaminkan doa tu. Kan? Dan bila masuk je bulan Ramadan, ramai yang doa, Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna fi Lailatul Qadr. Minta sampaikan pada Lailatul Qadar. Dan orang perempuan mempunyai advantage. Itu sebab orang perempuan berbahagia. Itu sebabnya kalau kita tengok, Nabi tengok dekat dalam syurga, Nabi tinjau dekat dalam neraka. Dia lebih kurang macam dalam dewan ni kan? Nabi tinjau dekat dalam syurga, Nabi tinjau dalam neraka. Yang paling mengejutkan, dalam neraka ramai betul orang. Ramai apa? Tahu ya. Ingat tak tahu. Tahu ramai wanita dekat dalam neraka. Kenapa? Sebab orang perempuan senang masuk syurga, tapi kadang-kadang dia yang tak nak. Nabi pernah sebut syurga itu untuk semua orang. Nabi kata syurga itu untuk semua umatku, kecuali mereka yang tak mau. Bila sebut tak mau, persoalan secara logiknya kita gila pun orang tak nak masuk syurga. Betul tak? Macam mana lah ada pula yang tak mau ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, orang yang tak mau itu adalah orang yang melanggar segala perintah Allah dan buat segala yang Allah Ta'ala larang. Tu orang tak nak lah tu. Dah tahu benda tu tak boleh, tu juga yang dia buat. Jangan melawan juga kan? Lagi tinggi pangkat, lagi kuat melawan. Contohlah kan? Saya tak cakap orang sini, orang tempat lain tu kena faham. Pangkat sampai ke lengan, lagi kuat dia melawan. Macam tu tak cukup ni. Kenapa pula dia jadi ketua unit ke apa kan, berkawat ke kanan pusing dengan laki-laki ni berkawat depan dia. Bayangkan tu kan.
pun bukan orang sini, orang tempat lain. Tu kena ingat. Jadi bila masuk aja bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Sebab apa? Bukan semua orang berpeluang untuk sampai pada bulan Ramadan. Bukan semua orang. Berapa ramai orang yang pada malam satu hari sebelum Ramadan dia meninggal dunia, sebelum maghrib lagi dah meninggal, tak sempat masuk dalam Ramadan. Sebab Allah dah beritahu. Saya baru aja 2 hari lepas anak kepada sepupu saya meninggal dunia seawal usia 25 tahun disebabkan oleh thalassemia. Dia tiba-tiba jantung dia bergerak laju dan berdenyut dengan laju sekali, terpaksa ditidurkan di Hospital Serdang dan dia meninggal dunia pada jam 6 petang. Jadi Allah Ta'ala ambil. Kalau kita ingat dalam satu hadis, Nabi sebut hadis Qudsi, Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya sesiapa yang melakukan amal kebajikan akan diberikan ganjaran antara 10 kali gandaan pahala sehingga 700 kali gandaan pahala. Berlainan pula dengan puasa, kerana sesungguhnya aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Mana Allah sendiri akan bagi ganjaran untuk orang yang berpuasa. Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan makan dan minumnya kerana aku. Nampak? Meninggalkan makan minumnya kerana aku. Dan sesungguhnya orang yang berpuasa akan dikurniakan, diberikan 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Ada pandangan kata bertemu dengan Rabb ini satu pandangan ketika dia beribadah dia rasa seronok, satu lagi ketika dia ambil nyawa pada bulan Ramadan dia rasa sangat gembira sebab dia akan berbahagia. Jadi minta-mintalah mati dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan bahagia. Tengah dengar ceramah tiba-tiba keras saja, contoh. Bukan sekarang lah, bukan sekarang, tempat lain lah, kan tak pasal-pasal kan. Jadi makna kata kemudian dalam hadis tu juga dia kata akan beri 2 kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya, dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Ingat bau wangi itu lebih wangi daripada haruman kasturi di sisi Allah. Jangan saja-saja kau harahkan hongap mulut kau tu ke orang, tak dapat tahan tu kan. Okey tak? Jangan pitam kawan kau, jangan. Tak apa yang kau tolan sahur tadi, tak potai dengan apa jogging semua kan. Kau tak kau harah ke kawan kau. Memang silap-silap buka puasa kawan kau dari bau mulut kau tu kan. Jadi kalau kita tengok bulan Ramadan ni berbahagia. Kenapa berbahagia? Sebab wanita yang berbahagia pada bulan Ramadan sudah tentunya, sebab kita tengok ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang menerima Ramadan. Ramadan ni macam tetamu. Macam tetamu yang datang ke rumah kita. Tapi dia datang tak lama, 30 hari je. Pada orang yang sukakan seseorang, maka sebulan itu tak cukup lama pada dia. Sebulan je. Macam tu kan. Pada orang yang ni ketika lah nak datang boleh, tak datang boleh. Ada orang macam tu. Ada orang tu pula, lamanya bila lah kau nak keluar dari rumah ni. Contoh kan. Bukan semua orang suka mak mentua dia datang rumah kan. Itu salah, ini salah, itu tak betul, ini tak betul, ini tak boleh, aku nak mengangkang tak boleh, pakai baju kelawar tak boleh, semua tak boleh. Semua contoh lah kan. Contoh kan. Dapat pula mak mentua pun memang pangkat tinggi dalam bakat kan. Jadi contoh kan, datin-datin mana tu kan. Ni bukan sini, tempat lain. Malam pun kena pakai baju askar, kau fikirlah kan. Contoh lah kan, mana tahu. Jadi makna kata ini sebagai contoh. Jadi dalam Ramadan pun macam tu, bukan semua orang suka. Itu sebab ada orang bila datang Ramadan dia sedih betul. Orang perempuan jangan keadaan tu kan. Lelaki pernah jumpa tu kajian tadi tunjuk tadi, ada lelaki tu siap cakap dengan anak dia, nak kita tinggal 2 hari je boleh makan, bapak ni puasa macam nak mati sangat dah bapak ni tu. Dia rasa sedih dengan ketibaan puasa tu. Ada yang macam tu, dia punya cakap tu, kita dah tak boleh makan dah besok, macam kau puasa selama-lamanya, sedangkan waktu maghrib boleh buka. Nampak tak? Tu kategori pertama. Dia rasa dia tak boleh dah buat aktiviti yang lain, aktiviti yang biasa dia buat tak boleh. Dia nak lepak, dia nak main bola semua tak boleh. Dia rasa macam tu. Sedangkan boleh je kalau nak buat aktiviti tu seperti biasa. Pertama. Yang kedua, sama je, ada tak ada sama je. Tetamu tu datang lah, buatlah macam sendiri, dia buat tak reti je. Ada orang macam tu. Orang puasa dia puasa, kadang dia tak sahur pun, waktu berbuka dia berbuka.
Rupanya dia tak semayang. Contoh, semayang tak, mengaji tak, tu dia rasa sama je. Sama je bulan puasa ni. Tu belum cerita lagi yang geng Triple Y, Yak Ye, kan? Yak Ye, geng plastik hitam, kan? Dia rasa sedih sangat. Tapi sama je. Yang jenis yang tak hormat pada mak mentua. Mak mentua tu datang, dia tak hormat langsung. Entahlah kau nak ada papanan lah mak buat hal sendiri. Saya ni sibuk, kejap pergi ni. Dia tak peduli pun. Dia balik pun, dia nak makan, dia balik, masuk rumah dia terus tidur je. Dia tak peduli pun mak mentua dia dah makan ke belum, apa. Tapi kategori ketiga, dia rasa gembira dengan Ramadan. Gembira betul. Seronok tengok mak mentua. Mak jangan sekejap sangat mak duduk lah mak ni lama sikit. Kita boleh shopping kan? Kan. Iya mak, seronok bila mak ada, rasa macam terisi rumah ni. Kan, bertuah lah dapat menantu macam tu sekarang. Kan? Macam tu, dia seronok sangat. Sebab bila mak mentua tu datang, doa dia tu yang mahal. Orang datang rumah kita ni, tu doa tu. Jadi macam tu jugalah dengan Ramadan. Bila dia datang, dia layan dengan baik, dia layan dengan sebaik mungkin. Sebab kita hadap layan tetamu. Pertama, muka manis. Yang kedua, kita akan memberikan yang terbaik. Contoh tetamu datang, aku nak tumpang bilik air, boleh? Boleh sini. Kau masuk bilik aku. Pula masuk bilik engkau pula, kan bilik air kat luar kan ada. Jangan masuk bilik aku. Bilik air aku tu diselesa sikit, kau boleh tidur dalam tu. Macam tu lah dia nak bagi yang terbaik. Yang kita boleh bagi. Ataupun tumpang bilik air boleh? Jangan, rumah aku ni 5 hari tak ada air dah, aku bawa kau pergi kat kedai kat depan sana, kat depan. Itu yang terbaik dia boleh bagi. Faham kan? Jadi makna Ramadan ni buat ikut kemampuan kita. Macam tu lah orang Arab. Orang Arab tu sebabnya kenapa ukuran dia Rejab, Syakban, Ramadan. Masuk aja Rejab, orang Arab dia dah terbayang lah, ya Allah, Ramadan. Macam tu. Manakala orang Malaysia belum Rejab, dia dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh daripada orang Arab tu. Jadi maknanya dia punya advance tu kan. Bayangkan belum pun satu Ramadan, alhamdulillah baju raya kita semua dah siap. Macam tu kan. Kau bayang kan, orang perempuan ni dia punya preparation. Kecuali di Kem Segenting PD. Ni kena faham ni. Maknanya di sini tak macam tu. Ni tempat lain ya. Tempat lain. Kena cover saya siap. Nanti kau tak panggil lagi. Macam tu. Betul, orang perempuan ni semua advance. Belum start ceramah, gambar dah banyak ambil. Ni contoh, contoh. Ni kena faham. Saya kena beritahu awal. Dah lah aku ni, bila lelaki tak ramai, ikut je lah. Bila aku berdiri tengah sikit, itu kan ada macam tu. Bukan kat sini, tempat lain. Senyumlah, aku dah senyum, dah aku nak apa lagi? Contoh macam-macam. Jadi kita ikutnya lah gagam orang tempatan. Macam tu lah. Tu belum cerita lagi saya ceramah dekat Felda Aring Gomusang. Kan makcik tu nak ambil gambar boleh. Makcik tu pun daripada dalam telekong macam ni Aku kata, "Oi, makcik ni aku macam ni." "Doi, lah macam makcik." Mini love kau. Dia faham ke tidak? Aku pun tak tahu. Kata Abang Samsul kau macam ni tu, maknanya kuih tak hidung dia tu. Abang Samsul kau kata. Jadi bila datang Ramadan, orang perempuan kenapa gembira? Antaranya orang perempuan ni ada satu makhluk Allah yang gemarkan apa? Yang gemarkan satu kebersamaan. Satu perkara. Gemarkan kebersamaan. Dia suka benda tu sama-sama. Betul. Orang lelaki dia boleh pergi toilet seorang-seorang. Perempuan berjemaah tau. Yang seorang tu konsultan. Aku okey tak? Macam tu lah. Okey, aku. Kau pun okey. Kau sesama kau boleh lah okey kan? Macam tu. Jadi makna kata itu pun tak berlaku di sinilah. Sekali lagi cakap. Jadi bila sebut tentang Ramadan ni adalah satu bulan yang penuh dengan keberkatan, pengampunan daripada dosa-dosa dan begitu juga pembebasan daripada api neraka. Jadi itu sebabnya sepatutnya kita ni menanam perasaan kalau nak bahagia, rasa rindu dengan Ramadan. Bila rindu dengan Ramadan, kita rasa tak sabar dan ingin bertemu. Dan kalau kita tengok dalam bab puasa ni, kenapa kita puasa? Kenapa puasa? Kerana kita inginkan menyuburkan. Kita ada 3 sebab. Pertama, kerana nombor 1, kenapa kita kena puasa? Pertama, sebab saya nak pandang orang yang menyalin. Yang pertama, yang lain tu tak apa, dia hafal. Dia keturunan Abu Hurairah. Abu Hurairah memang kalau Nabi sebut dia tu ingat. Jadi yang tak salin tu memang macam tu. Jadi kepada yang menyalin kena ni lah. Lepas tu lah bila balik rumah tanya siapa ceramah tadi, Samsul buat. Ya ke? Okey dia ceramah. Okey dia cerita apa? Sama je sebab kau tak salin tu cerita dia. Jadi mana kata handphone dah canggih, ada note, ada batang pen lagi dekat dalam phone kan.
Yang pertama, kenapa kita kena puasa? Kerana bagi menginsafi nasib mereka yang kurang bernasib baik daripada kita. Dan orang perempuan lah yang paling kuat merasa demikian. Perempuan ni ada perasaan yang disebut bukannya simpati. Kelebihan orang perempuan, majoriti perempuan dia ada perasaan disebut sebagai empathy. Empathy dengan simpati. Simpati ini, wah, kena bagi definisi. Simpati ini rasa kesian, tak sampai hati. Tapi empathy ni, orang perempuan, dia siap rasa perasaan tu. Tu lebih orang perempuan. Emosi. Allah, ya ke? Ya Allah, Allah. Astagfirullah. Betul ke? Sakit tak? Contoh dia macam tu. Kalau lelaki, oh ya ke? Oh, siap lah. Tak betul lah macam tu. Kalau aku, tak betul. Dia macam tu je lelaki. Orang perempuan siap rasa, astagfirullahaladzim. Bila ni? Ya Allah, astagfirullah. Macam tu. Dia memang macam tu. Dia memang, sebab orang perempuan ni kaya dengan perasaan. Menurut kajian, dia kaya dengan perasaan ni. Maksudnya sebab kalau dia gembira betul. Tu sebab beza. Tadi bapak cakap dengan anak, kita 2 hari je boleh makan nak. Tapi maknya macam mana? Esok kita puasa. Kan beza. Beza seorang ibu. Esok kita puasa. Sebab orang perempuan dia tahu, dia ada hari dia cuti. Kan? Macam tu kan. Tapi pada orang yang betul-betul sayang dan rindu Ramadan, cuti tahun ni banyak nak kena ganti. Contohlah kan. Dia rasa macam tu. Tapi lelaki tak macam tu kan. Tahu-tahu dia dah kena bayar fidyah, dah berapa ribu dia kena bayar sebab ganti balik puasa yang dia tak puasa dulu. Ada seorang bekas staf saya dulu, bila kira-kira dia tak puasa daripada dia umur 17 tahun. Kita kirakan balik daripada dia, kita ambil yang akhir balik dia tu, kira-kira dalam 7,500 dia kena bayar balik. Dia kata, boleh tak buat loan untuk tu? Dia kata. Saya kata, kau ni, saya kata, puasa tetap kena ganti sebab kau mampu, badan kau sihat. Saya kata, bayangkan dia kena ganti kira-kira 360 hari, hampir setahun. Bayangkan punya teruk kan, ada manusia macam tu lagi. Ada. Ada member saya dulu, orang sibuk marabbuka, dia mari buka, dia kata tengah hari pula tu. Bayangkan tu. Jadi kita rasa pertama menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik. Itu sebab kita tengok macam bakat selalu buat buat mengedarkan bantuan kan, bubuh lambuk, bagi hadiah, bagi sumbangan berupa barangan dan wang tunai, kadang-kadang bagi kepada golongan anggota, ahli-ahli yang susah, yang dhaif, anak-anak yatim. Itu yang heran tu pada bulan puasa ni. Bayangkan anak yatim dengan Samsul Debat lebih kurang ya full punya jadual untuk dijemput untuk majlis buka puasa. Tiba-tiba lepas Syawal tak yatim lagi dah budak tu. Bayangkan. Saya pernah tu dijemput ceramah dekat satu bank. Saya tak nak sebut bank apa, tapi latar belakang dia warna merah. Ada beberapa bank yang latar belakang dia warna merah. Saya tak nak sebut yang mana satu. Jadi bila saya pergi tu, dia buat majlis buka puasa untuk anak-anak yatim. Majlis sambutan Syawal. Alhamdulillah ada jugalah yang buat kan. Pihak korporat ni buat. Jadi jemput saya berceramah. Jadi bila saya berceramah, sebab saya sampai kat sana, adalah ucapan daripada pengurus bank, pengurusi bank tu datang, dia bagilah ucapan sikit. Bahkan anak-anak yatim ni umur berapa tahun tau? Umur 4 tahun, 5 tahun, alah kecil-kecil aja, comel-comel aja kan. Dia duduk dekat situ. Lepas tu apa tau? Yang bestnya dekat atas meja tu, sebab buat kat KL, kau tahu tak ada kuih-kuih tradisional ni. Semua kuih-kuih KL. Muffin, pavlova, kan. Lepas tu budak tu berbual sama dia. Saya nak ambil gambar dengan anak yatim tu, pengurusi bank tu tengah berucap. Saya berilah pegang, dek, jom kita ambil gambar, pandang kamera. Budak tu buat muka macam tu. Lepas tu budak cakap, karipap tak ada? Dia tanya macam tu. Saya kata, tak ada, memang tak ada, ni je lah kuih yang ada, dek. Cakap macam tu kan. Lepas tu budak cakap, bila nak makan ni? Dia cakap macam tu. Dia marah pengurusi tu. Jadi saya pun tegur lah. Kesian, kita tengok anak yatim ni simpati, kita rasa sayang kan. Saya kata macam ni, saya tunjuk lah budak anak yatim tu, saya tunjuk macam ni. Pengurusi bank tu nampak saya, nampaknya penceramah kita tak sabar nak ceramah, dah aku pula yang kena. Sebenarnya budak tu kita kesian kan. Dia cakap, saya kata minta. Lepas tu waktu bergambar, budak-budak anak yatim ni dah dapat makan. Lepas tu ceramah, lepas tu bergambar. Lepas tu bergambar tu hilang dah lemang perhiasan tu apa semua tu. Budak-budak tu semua main kan. Budak-budak dah kenyang kan. Macam tu lah. Jadi
Apa pun anak-anak yatim ni janganlah bulan puasa je dia jadi yatim. Tiba-tiba lah macam kita anggap dia tak yatim lagi. Kan? Sebenarnya antara sebab kalau kita tengok kan, barang siapa kan Allah Taala bagi tahu, Nabi pun bagi tahu, barang siapa yang nak melembutkan hatinya, kan, banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Ingat ya, anak yatim ni yang kat luar ni dalam 15 tahun ke bawah lah, yang kanak-kanak yang 40 tahun ke atas kat rumah kita tu pedulikanlah, itu dah terlebih yatim sangat dah tu kan. Jadi mak dia kata kena tengoklah keadaan tu, kesesuaian dia. Nak mengaku yatim, abang pun nak yatim, habis kau gosok kepala aku tu tak payahlah. Yang itu kau peluk dia sudahlah, kau sayang dia sudahlah. Ni cerita ni anak yatim, menginsafi. Sebab bukan semua orang senang macam kita. Orang perempuan selalu bagi mesej ni, ada orang kat luar tu nak lebih susah daripada kita. Kita ni ada macam-macam benda kita boleh makan, kan? Orang kat luar tak boleh makan. Contohnya kita ingat beberapa tahun lepas bagaimana Mufti Arab Saudi sedang berserang langsung memberi kuliah tentang Ramadan. Ada satu panggilan daripada Rohingya, telefon, dia tanya, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Kerana dia tak ada makanan. Dia tak ada makanan, tak bersahur dan tak berbuka. Puasa tak puasa sama je macam puasa. Itulah keadaan ni orang sampai macam ni. Kita ni walaupun kita tak prepare apa-apa, kan, kita yakin malam ni ada untuk kita berbuka puasa. Betul tak? Tu belum cerita iftar perdana, tu belum cerita buffet Ramadan. Kepada siapa yang nak pergi ada satu buffet Ramadan. Saya pergi Maha Buffet di Maib Serdang, RM89 saja satu kepala, 200 menu dihidangkan. Pergi telefon banyak memang, tapi selesa. Yang bagus tempat tu selesa. Dia tak macam kat hotel crowded sangat. Dia kawasan dia lapang, tempat semayang pun okey. Saya bukan promote, lebih kurang sebab tak silap saya, sebelum berbuka puasa tu kena dengar tazkirah daripada personality TV yang tinggi-tinggi daripada Negeri Sembilan tu. Dia yang akan ceramah sebelum buka puasa tu. Boleh tengok dalam tu dia pengusaha tu daripada restoran Makimbong. Makimbong apa tak? Jadi Maha Buffet Ramadan. Nak ceritakan macam mana kita ni walaupun ada buffet Ramadan, tapi masyarakat kita salah faham dengan buffet. Dia ambil makanan sebanyak-banyaknya. Kita dulu mana ada pandai pergi beli-beli kat luar. Semua mak kita masak je kat rumah. Betul tak? Puteri mandi, tepung pelita, kuih pekpok. Pekpok tu ada setengah tempat panggil badak berendam. Ada panggil kuih sepang. Dia sebenarnya ikut bentuk sebenarnya. Ikut bentuk. Jadi semua kuih homemade saja. Betul tak? Hari ni apa dia? Hari ni ada apa? Kalau kita tengok Nabi macam mana? Nabi tu sebab orang lelaki kena tengok Nabi macam mana. Orang perempuan saya tak tegur, ni orang lelaki. Kalau ikut Nabi, masuk aja asar, Nabi lagi kuat Nabi beribadah, sebab Nabi tahu sekejap lagi dah nak berbuka dah. Nabi kejar pahala sebanyak-banyak je waktu sedang berpuasa, kerana pahalanya ekstra waktu kita berpuasa. Tapi orang lelaki masuk aja asar, dia dah terbayang bazar Ramadan mana dia nak singgah, apa aku nak bawa balik untuk keluarga aku, apa aku nak beli. Saya tegur orang lelaki saja. Orang perempuan saya tak tegur, sebab orang perempuan bukan nyasar. Waktu sahur dia dah terfikir dah malam kan apa. Itu sebab tak boleh tolong lah. Jadi biarkanlah. Sebab orang perempuan kenapa kena fikir macam tu? Sebab orang perempuan ni dia adalah chef de mission. Dia adalah orang yang tanggungjawab dengan gelanggang dia, dapur tu gelanggang dia. Dia akan tentukan makanan apa yang untuk dipanaskan, untuk dimakan waktu berbuka puasa dan sahur. Itu orang perempuan. Pertama. Yang kedua, untuk mengawal hawa nafsu. Mengawal hawa nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang biasa kita buat dan kita boleh kontrol. Sebab apa? Nafsu ni berpangkalan di perut. Perut adalah merupakan HQ untuk nafsu. Waktu Allah Ta'ala ciptakan nafsu, Allah Ta'ala tanya, engkau siapa? Aku siapa? Maka nafsu jawab, aku, engkau. Dia kata, aku, engkau. Kemudian Allah Ta'ala letakkan dia dekat dalam tempat yang sejuk selama 100 tahun, kemudian bawa keluar. Aku siapa? Engkau siapa? Aku, engkau. Letak pula tempat panas selama 100 tahun, bawa keluar balik. Engkau siapa? Aku, engkau. Macam itulah degilnya nafsu ni.
Tetapi akhirnya Allah Ta'ala hukum pula nafsu ni, uji pula dengan 100 tahun dilaparkan. Selepas itu bawa keluar, kau siapa, aku siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Maknanya nafsu biasanya kalah dengan lapar. Tapi kenapa ada orang boleh kena tangkap basah pada waktu bulan puasa? Kenapa orang boleh kena tangkap kerana membeli nombor ekor, kan? Pada bulan puasa kena tangkap dekat pusat refleksologi urut, kan? Kenapa? Sebab mereka tidak menghayati Ramadan dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak berpuasa dengan sebenar-benarnya. Itu yang jadikan nafsu mereka lebih besar daripada apa yang mereka kerjakan untuk ibadah. Tu sebab kalau kita tengok ada orang bulan Ramadan dia makan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Itu sebab kita buat weight challenge. Mungkin Datin boleh buat satu program weight challenge. Kita buat semua ahli-ahli bakat, kita akan timbang berat badan masing-masing pada 5 hari sebelum Ramadan tiba. Kita timbang berat badan pada semua yang nak masuk. Kemudian pada 15 Ramadan semua orang kena timbang balik semula. Kita akan bagi hadiah siapa yang paling banyak turun kilogram berat badan dia, paling banyak turun daripada berat asal yang dah timbang tadi. Pada 15 Ramadan hadiahnya nombor 1 sampai nombor 20. Dan grand prize hanya untuk 5 orang sahaja akan timbang 2 minggu selepas Syawal. Kau akan nampak berpusing jarum timbang tu, kan? Menggigil-gigil dah jarum tu, dah tak boleh tahan dah. Cepat turun, jangan jam diri lagi dah kat atas tu. Macam tu lah, kan? Macam-macam bondo ditolan, kan? Jadi mana kata tu yang kedua, yang mengawal hawa nafsu. Untuk makluman semua, menurut kajian daripada Perbadanan Pelupusan Sisa Pekerjaan sebelum PKP, dan hari ini lebih dahsyat lagi kempen-kempen buffet Ramadan ni. Untuk makluman semua, rakyat Malaysia membuang kira-kira 17,800 tan makanan setiap hari pada bulan Ramadan. 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Manakala sepanjang bulan Ramadan 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Cuba fikir. Begitulah teruknya perangai orang Malaysia ni bila makan pada bulan Ramadan. Tak salah kalau hari pertama kita tak pandai bajet. Seorang perempuan kena kontrol suami dalam hal ini, kontrol rumah tangga dalam hal ini, kontrol diri kita bila pergi ke bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan, tawaf 7 kali, sa'i 7 ulang alik. Dan masa tu nasib baik Allah bagi kau jari 10 je. Bersangkut semua dah ni. Dan syak strategi, mentang-mentanglah dia ketua angkatan tentera, panglima angkatan tentera. Okey, sekarang tengok jam masing-masing. Okey, semua seorang pergi sana cek tafufah, ni seorang cari mihun sana, seorang cari sini, setkan jam 5.30 jumpa balik kat sini. Oh, bayanglah tu syak strategi. Dan semua penuh macam ni. Kan? Sampai kat rumah faham hari pertama tak habis. Macam mana nak habis? Roti john seorang sebatang, mutabak seorang sekeping, kan? Lepas tu segala makanan yang bunyi Cina kau beli. Taufu fa, yong taufu, char kway teow, semua kau beli. Dan kemudian bila makan sikit-sikit, tak apalah, simpan sahur. Simpan sahur. Waktu sahur kan? Masa tu muka macam nak kena tinju je, kan? Akhirnya membazir dan buang. Tak apa. Ingat tak Nabi kata orang yang cerdik dia tidak akan membenarkan dirinya jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Dah tahu semalam tak habis, kurangkan. Kurangkan. Orang perempuan, wanita yang bahagia bila tengok makanan dihidang licin, settle, dia bahagia. Mana? So, pastikan perkara ini. Dan yang ketiga, untuk menyuburkan perasaan jujur, pemaaf, bertolak ansur pada bulan Ramadan. Orang perempuan sangat happy bulan Ramadan. Dalam bulan-bulan lain cukup payah nak dapat, kan? Suami yang bergelar ketua angkatan tentera, kan? Pemerintahan, latihan dan doktrin tentera darat. Macam karangan aku baca beratas ke bawah, kan? Betul tak? Betul Datin. Bulan lain payah, husband sibuk, kejap jumpa Menteri Besar, kejap jumpa Perdana Menteri, jumpa pimpinan tertinggi tentera darat, jumpa ada je mesyuaratnya, meeting sampai maghrib malam kadang-kadang. Tapi bulan Ramadan
punyalah dalam bahasa orang putih tu unsankerable, kan? Tak disangka-sangka. Kebanyakan malam kita akan dapat berbuka puasa bersama dengan keluarga. Itulah hebatnya. Dan semua orang sangat berdisiplin. Tak ada siapa berani usik makanan yang dihidang tu selagi belum waktu dia. Katalah punya baiknya hari ni, bakat ni, sayang dengan penceramah, dia kata tak apalah, tolonglah letakkan je air fresh orange tu dekat rostrum penceramah tu. Letak fresh orange dengan limau tersangkut tu dengan payung kecil tu, letak aja. Manalah tahu kalau dia nak minum, insya-Allah Ustaz, kami ni semua jenis simpan rahsia. Ustaz jangan risau. Kalau Ustaz haus, Ustaz minum lah. Tapi kita tak minum. Sebab apa? Kita menahan diri kita. Itulah aspirasi Ramadan, menahan diri. Bulan Ramadan ni memang macam-macam perangai kan? Macam-macam perangai. Kan? Kesian kadang-kadang. Ada orang dia puasa ayam mengeram telur. Ayam mengeram telur. Ayam mengeram telur ni jangan kau dekat dengan dia. Memang dia marah. Kembang kepak dia marah dia. Marah. Jangan main-main. Ada orang macam tu, puasa nak marah aja. Kan, lalu depan salah. Lalu depan. Marah pula. Kau puasa lalu depan marah. Lalu belakang. Habis ilmu aku. Habis ilmu dia tak boleh. Budak tu buka TV salah, kuat TV salah, slow marah. Tak dengar, suruh kuatkan. Astagfirullahalazim, tak tahulah pemasalahnya. Masak kat dapur, tak bising sangat dapur tu, kenapa? Marah saja. Dia kategori ayam mengeram telur. Yang seekor tu pula puasa kenan kucing, tidur aja. Tidur. Orang angkat tudung saji tu, angkat kening sikit tengok, lepas tu tidur balik. Ada lepas subuh tidur. Lepas subuh tidur sampai Zohor. Lepas Zohor atas sejadah tidur sampai asar, teruk betul, berlepek puasa. Lepas asar naik atas katil balik. Abang tak nak buka dah dia. Buka dah. Dan pergi depan rezeki ni tak makan ni, pegang buah tamar. Isteri pun cakap, abang kenapa? Adalah sekarang ni puasa tak rasa, tiba-tiba dah buka dah. Kau mentekau kerja kau tidur je, memang tak rasa kan? Jadi tengok kategori mana kita ni. Bulan puasa kita kena penuhkan dengan amal ibadah. Dan apa yang kita tengok, kita kena kejar. Salah satu juga kelebihan puasa ni adalah untuk mengurangkan berat badan. Kurangkan berat badan ni bukan untuk apa? Untuk pastikan kita ringan beribadah. Kalau perasan dalam TikTok tu tengok muka Samsul debat, hari tu dah bulat dah ni, dagu ni dah double, perut dah macam tembikai dah. Itu yang hari ni berani ambil gambar tegak tu. Sebab macam tu lah. Sebab balik pada umrah 2 minggu lepas, saya balik pada umrah, saya terus cut, kontrol makan saya. Saya nasi stop. Last saya makan nasi malam tadi waktu buka, lepas tu tak makan. Itulah dia kan, kontrol. Kontrol. Sebab kita nak ringankan diri kita beribadah. Bukannya kita jangan salah niat tau. Aku ni aku badan biar cantik. Tak ada. Kalau muka kau dah tak boleh belah tu memang macam tu je. Kau kena faham. Kita ringan kurangkan berat. Sebab bukan. Sebab kecantikan itu subjektif. Betul tak? Pada orang ni lawa, pada orang ni tak lawa. Macam contoh Nilofa, orang cakap dia lawa. Pada saya biasa je. Kan? Ya, tu sebab saya tak kisah, saya bagi laluan pada Puris. Bukan. Macam tu lah, contoh lah. Marah hari saja gua kan. Nah, kadang-kadang kita duduk kat bus stand, dengan kita duduk kat bus stop, kita tengok kan, ya Allah, suami dia handsome, bini ni merayau muka dia kata kan. Macam tu kan, nampak. Kadang kita nampak bini dia lawa, kita nampak suami dia. Betul ke suami dia ke bapak dia tu kan? Kadang orang sampai hukum macam tu kan. Sebab kecantikan ni subjektif. Jangan lupa kekayaan yang paling besar adalah akal. Keburukan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kau kan gemar tampal tu kat meja kau kan, ayat-ayat kata-kata pujangga, patut kau feeling seseorang. Ni aku bagi. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Cuba tengok, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Perasan cantik,
perasan dia elok, perasan dia baik, terpesona pada diri sendiri. Memang kalau kita tengok dia perasan, sedangkan dia tak macam tu, macam mana menyampahnya kita kat dia? Keburukan yang paling buruk. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, tak berapa cantik. Orang yang cantik tapi rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan kau bayangkan orang yang tak cantik rasa diri dia cantik, kau boleh bayang tak betapa buruknya orang. Macam itulah keadaan dia. Nak bagi faham, ya. Jadi kalau kita tengok dalam bab Ramadan, kita tengok kebahagiaan yang kita nak kejar ni, sebab kita, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu, dalam kurungan diwajibkan berpuasa juga, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Alangkah baiknya kalau kita menjadi wanita yang bertakwa, dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kalau dengan isteri saya cakap, wahai isteri syurga abang. Saya kata, wahai isteri syurga abang. Itulah ayat saya nak memujuk isteri saya supaya merelakan saya berceramah ni. Sebab saya hari-hari jadual saya tak sama dengan orang. Hari-hari ceramah. Kan, buka puasa, orang semua puasa dengan isteri, aku buka puasa dengan bini orang. Kan, bini-bini orang aja semua tu. Kan, iya, bayangkanlah, punya ramai kadang bahasa kadang kurang. Dengan mak sendiri pun kena setkan jadual, buka puasa dengan mak, buka puasa dengan family. Tak ada kadang-kadang. Itulah dia Samsul Debat. Hari-hari bayangkanlah, tajuk wanita bahagia pun panggil Samsul Debat. Tu belum cerita lagi sebelum bergelar Samsul Debat dulu, yang kena panggil dekat Jempol dulu. Masa tu tak ada PA lagi. Masa tu saya orang kata mengisi masa lapang je, camah tu sesajalah kan. Dalam perjalanan baru telefon, hello assalamualaikum, apa tajuk camah hari ni? Kelebihan penyusuan susu ibu. Break emergency aku tepi jalan tu, kau tahu apa hal lah ni tajuknya? Rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Anjuran Women Institution WI dengan Hospital Jempol. Mengelabah lah aku, tak tahu lah ustaz dia nak tajuk tu juga. Cari lawan lain tak, dia nak ustaz juga. Aku pun telefon lah Ustazah Hazlina, pegawai sosial dekat hospital tu. Telefon Ustaz Nur Azman Ahmad, kaunselor Main. Alah cenia ya, dia kata kan, macam mana ni kelebihan penyusuan susu sebut. Semangatlah. Pergilah sampai kat dewan, semua tertua. Apa jadah kau dengan camah dan ini? Susu dah koreng kan, macam mana? Nak ni cerita betul. Cakap betul. Daripada nak camah sejam tu, dah tinggal 6,5 jam 40 minit aku camah. Tak ada pay dah. Lah apa dengan camah ni? Tak apalah, camah lah. Dia kata macam tu masalah kan. Macam tu lah cerita antaranya lah kan. Jadi semua tajuk orang panggil saya. So mana yang boleh saya layan lah kan. Pergilah ceramah. Sementara nak dengar tu rumah saya kata, "Abang camah." Saya kata, "Wahai isteri syurga abang, abang ni nak ceramah ni pun mungkin dalam 2-3 tahun je lagi. Lepas tu bila abang dah duduk rumah, jangan kau muntah tengok muka abang, sudahlah." Saya kata macam tu kan. Saya dulu jawatan hakiki saya pernah bergelar penyawat awam. Saya sebelum ni pengarah undang-undang, legal advisor. Tapi saya akhirnya ambil keputusan bersara sebab masa tu saya dah tak tahu mana satu part time. Macam jadi pengarah tu pula part time, ceramah tu pula full time. Jadi saya ambil keputusan bersara. Saya dah dekat pesara tau, tunjuk dekat hotel dapat 10%. Iya, alhamdulillah. Kan? Jadi mana kata bulan Ramadan kita nak kejar takwa. Kita nak kejar takwa. Kita nak kejar syurga. So macam mana? So kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan takwa. Takwa ni bukan kita lagi jauh daripada Allah, lagi dekat pada Allah. Orang perempuan cukup senang masuk syurga. Nabi kata wanita, saya pernah bawa tajuk tu, wanita dambaan syurga. Makna syurga nak sangat wanita tu masuk. Bukannya syurga dambaan wanita, wanita dambaan syurga. Apa cer? Kan rupanya dalam satu hadis Nabi sebut orang perempuan ini, wanita ini, kalau dia jaga solat, satu, dia jaga puasa, dia jaga maruah diri dan maruah suaminya, dan taat perintah suami. Saya ulang balik, Nabi kata taat keempat-empat ni. Aku tengok kau reaksi kau macam tu, kau nak salin ke tak? Aku bagi, kalau aku ulang tu, mana nak bagi pulang kau salin?
Kalau ada degil tu degil jugalah orang perempuan ni. Pening balalah. Yang pertama, jaga solat, jaga puasa di bulan Ramadan, jaga maruah diri, maruah suami, dan taat perintah suami. Kalau ada keempat-empat ni Nabi kata, masuklah kamu ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu. Pintu mana kau nak masuk syurga? Orang lelaki mana boleh pilih? Dapat masuk untuk semua neraka tu. Masuk yang cakap ni. Nak cakap apa? Sebab orang lelaki ni Roblox dia banyak. Orang perempuan kau jaga empat-empat ni, syurga. Tapi rupanya solat tak ada masalah sangat, puasa tak ada masalah sangat. Jaga maruah diri, maruah suami tu kadang-kadang masalah. Kadang-kadang ada perempuan ni, dia gemar bercerita pasal orang sampai orang tahu, alah dia tu lah yang mulut jahat tu. Orang tahu, jatuh maruah suami dia. Isteri si siapa ni dia tu jatuh maruah dia. Jangan menambah-nambah jadi nasi tambah dalam media sosial. Perceraian artis-artis bukan untuk kita komen. Mereka masih dalam proses. Doakan yang terbaik. Kau komen, kau dah tak suka, kau siraikanlah. Apa hal kau bagi nasihat macam tu? Masa ni semua salah, semua perempuan salah. Sudahlah kau, tak gunanya jantan. Jangan. Yang kena Samsul lain pula tu. Dia yang kena. Iya, Datin nak tahu. Ya Allahu Akbar. Saya nak cakap apa lagi? Saya pun kena. Orang asam betul. Mana ni? Saya nak tunjuk kat Datin ni. Secara live ni saya tunjuk. Bayangan kita pula kena. Apa hal? Mana benda tu? Siap gambar saya tengah macam ni tu. Sekejap, tengah cari ni, kejap. Nak pergi ni, kejap. Tengah cari. Ni. Gambar saya ceramah dekat Balai Bomba Hang Tuah tu. Dia tunjuk gambar saya tengah ceramah ni. Tak apalah, tak apalah. Ni gambar ni dekat. Dia tengok kan. Dulu minat sangat dengan beliau ni, tapi sejak ada kes dengan Ira terus boykot cabah beliau. Apa hal? Ni satu lagi gambar saya dekat Mekah, dekat bawah Jabal Nur tu. Ni gambar saya tengah tunjuk macam ni, pakai kacamata hitam. Dekat bumi Mekah. Perangai orang jantan, duk ceramah hari-hari pasal kahwin, lalah dia yang kahwin, tak guna punya jantan. Siap tag lagi Samsul Debat Official. Saya balas balik tau, saya balas komen dia, saya jawab apa? Saya kata, mana budak tu? Sandi juga dia kena ni. Geram aku, jap. Langsung Yusuf yang kahwin, Yusuf Debat yang kena. Soal ulangnya. Saya kata, weh, kau cakap ni pasal Samsul mana ni? Aku ni Samsul Debat, kau tengoklah betul-betul. Kau jangan main bantai aja. Dia kata, sorry Ustaz, salah info. Salah info apa? Tu yang Abang Samsul Rara keluarkan. Sebab dia pun kena. Orang Samsul Rara bertalu-talu kena. Lepas tu Abang Samsul Rara dah geram, dia jawab apa? Dah jodoh. Dia kata apa? Sedangnya Abang Samsul Rara tunjuk gambar, ni Samsul Debat, ni Samsul Rarau, ni Samsul ni. Pilih yang mana satu, tengok betul-betul. Itu sebab orang perempuan jaga maruah diri. Jangan terbabit dengan menyebabkan boleh jatuhkan maruah kita dan maruah suami kita. Orang kutuk suami kita macam mana pun, pertahankan. Aku tengok lelaki kau macam tak kerja, elok duduk rumah. Tak adalah kak, sebenarnya dia memang banyak kerja, dia kerja part time banyak. Cuma belum ada rezeki lagi dapat kerja tetap. Kak, kita doalah sesama ya, mudah-mudahan abang dapat kerja tetap. Tu jaga maruah suami. Ni kau tambah lagi. Tengok lelaki kau macam tak kerja, elok di rumah. Memang kak menyusahkan orang, mati lagi baik. Kau cakap macam tu. Jangan macam tu.
Jangan nambah puisa. Sebab kalau tengok macam tadi kan, macam rumah tangga, macam semalam pun ada isu yang tu kan, dia tengah berunding dengan artis ni. Bukan kita ni komen seolah-olah macam kau hari-hari duduk sekali dengan dia orang. Kita tak tahu masalah dia. Dalam rumah mana rumah tangga tak ada masalah? Cakap, tolong angkat tangan. Saya dah 15 tahun kahwin, alhamdulillah, tak ada masalah. Mana masalah tu? Mesti ada masalah, betul tak? Merajuk, terasa hati, itu biasa. Cuba tinggal lagi cara kita menyelesaikan masalah itu. Faham? Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Kau bantai, tahulah bulan Ramadan ni kan, kau bahagia sangat. Sidai kain kau bantai berkemban. Tahulah musim panas sekarang ni. Kat PD pula kan, bantai berkemban. Kan kejap-kejap, sap gitu kan. Depan suami pula tu. Lepas tu kau sidai kain tengah-tengah panas. Serap. Lalulah imam kampung. Kau tegur pula imam tu. Imam. Zerap tua keparit imam tu. Orang tanya, "Mam, kenapa, Mam? Tadi bini si siapa tu berkamban pula, dia togurnya aku. Aku tak tahu mana nak pandang dah." Dia kata, jangan main-main tau. Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Dan yang keempat, taat perintah suami. Ini pun kadang-kadang susah. Taatlah perintah suami. Dalam bulan Ramadan ni, jangan kita tanam perasaan tamak. Ingat, jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham tak? Tak, dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak faham? Faham. Setuju tak? Tu yang susah tu. Nampak? Maksudnya tadi lain. Maksudnya taat tu bab sedekah, bantu orang. Mulai hari ni perempuan tanamkan azam, saya akan taat segala perintah suami. Boleh atau tak? Sikit je menjawab. Oh, ni cubalah positif. Jangan sangka buruk. Kan? Saya tanya sekali lagi. Mulai hari ni taatlah segala perintah suami. Setuju tak? Tengok tu. Okeylah. Okey guys, Assalamualaikum dan selamat pagi pada rekan-rekan yang sedang menonton reaction daripada Asia Utara. Saya ucapkan selamat berpuasa dan juga terima kasih kerana sudah menonton video ini. Dan jangan lupa bantu saya dengan menekan butang subscribe dan like juga video ini serta kongsi. Kalau ada komen, sila tinggalkan komen anda di bawah video ini, di kolom video ini. Dan dimana banyak yang saya lihat daripada ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Samsul Debat sendiri, dan ininya tidak boleh diulas ya terus menerus, karena kita akan melihat daripada ucapan-ucapan, karena akan mengganggu ucapan-ucapan Samsul Debat semasa dia berucap apabila saya mengulas di situ. Makanya saya tidak mengulas, cuma saya akan mendengar semasa di penamatan dan juga di pertama dan juga penamatan. Kita akan mengulaslah berkaitan dengan penyampaian Ustaz Samsul Debat, di mana Samsul Debat juga menyampaikan, yaitu di mana saya tersentuh tadi bersama berkaitan dengan anak yatim ya. Kita paham anak yatim ini yang saya dengar tadi adalah kita ingatkan orang lain juga, karena sesusah-susah kita ada lagi orang lain yang lebih susah daripada kita. Karena kita tidak makan, mungkin ada lebih orang yang memerlukannya. Karena kalau kita ada lebih, kita bantu orang yang mungkin masih berkekurangan, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat tadi. Itu adalah sebuah motivasi yang baik lah, dimana dalam peragaman juga ada disampaikan di situ. Dia berunsurkan itu juga motivasi, dan juga wanita bahagia itu tidak seberapa bagi saya. Cuma ada pesanan-pesanan kira termasuk motivasi yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat sendiri kepada kaum lelaki sama ada wanita ya, berkaitan. Tetapi berkaitan dengan anak yatim tadi, saya banyak terasa itu adalah peringatan yang baik yang perlu kita ambil. Langkah-langkah itu, sekiranya kita ada lebih, maka kita bantulah orang yang mungkin berkekurangan, maksudnya orang yang susah.
kita senang, sekarang kita senang, mungkin ada orang lain yang lebih susah. Kita makan sedikit, mungkin ada orang yang tidak makan. Kita makan banyak, kita buang sejak begitu, lebihan dia yang terlalu banyak. Mungkin ada lagi orang lain yang mungkin tidak makan sama sekali, maka makanan yang kita makan itu sayang, kita buang ya. Jadi tidak terbagi kepada orang yang sepatutnya mereka berhak untuk mendapatkan yang ada sekarang. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video ini.